Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-38 dari surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kami berfirman, maka turunlah kamu sekalian daripadanya, dan barang siapa yang datang dan apabila datang kepada kamu daripadaku hidayah, maka siapa yang mengikut hidayahku itu, maka tiadalah ketakutan ke atas mereka dan tidak pula mereka akan bersedih. Jadi di sini Allah SWT mengingatkan sekali lagi, selepas ihbitu yang pertama, maka ini merupakan arahan Allah SWT min babi ta'kid. Ta'kid ni maknanya pengukuhan. Pengukuhan ni penting dari sudut psikologi. Sebagai contohnya, kalau sebut pada anak kita, belajarlah sayang, belajar supaya kamu jadi doktor contohnya, belajar supaya kamu jadi orang mulia. Jadi banyak kali arahan ataupun pujukan itu dilakukan supaya dari sudut psikologinya anak-anak ni dapat nasihat, dapat galakan. Jadi demikian juga dalam ayat-ayat Quran kita akan lihat pengulangan berlaku, pengulangan kisah, pengulangan arahan, pengulangan secara berulang-ulang, banyak kali disebut. Maka di sini Allah SWT menyatakan, turunlah kamu sekalian. Kata para ulama tafsir, contohnya kata Ibn Juzai, ihbitu merujuk kepada Nabi Adam, isterinya Hawa, dan syaitan serta anak-anak keturunan Nabi Adam dan juga Hawa nanti tidak akan berkesempatan masuk ke syurga, melainkan apabila mereka memiliki amal saleh yang mencukupi. Jadi di sinilah kata setengah ulama bahawa syurga ni sebagai bukti ia telah pun wujud. Daripada Nabi Adam yang pertama ni, manusia yang pertama diciptakan, syurga telah ada. Kerana itu kalau kita perhatikan ayat-ayat berkaitan dengan syurga, maka Allah sebut u'iddat, ia telah pun siap disediakan. Tetapi ada setengah ulama tafsir mengatakan di sini bukanlah syurga yang hakiki, yang abadi itu. Kerana syurga yang abadi ni kalau manusia memasukinya, maka dia tidak akan keluar lagi. Tambahan pula, jannah yang dirujuk dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala juga turut digunakan bagi menggambarkan keindahan taman yang manusia miliki kat dunia. Contohnya dalam surah Al-Kahfi, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun nafsi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka mala wa walada. Jadi jannah yang dirujuk dalam ayat-ayat Allah SWT dalam Quran, dalam Quran ini juga turut merujuk kepada taman ataupun kebun yang manusia miliki. Jadi ada dua pandangan kat situ. Sama ada mengatakan ni syurga yang sebenar, syurga yang namanya syurga abadi, ataupun syurga yang merujuk kepada taman satu tempat dekat dunia yang kita tak tahu dekat mana. Jadi bila merujuk kepada ihbitu, turun, pergi. Macam juga kita mengatakan ke satu tempat, saya nak turun ke Johor ni, betul tak? Ataupun ada orang mengatakan saya nak turun ke Kedah, padahal Kedah ke atas, dari sudut petanya Johor kat selatan. Saya nak turun ke Kelantan ni, turun kan? Jadi ini adalah bahasa yang kadang-kadang turut diguna oleh manusia merujuk kepada berbagai-bagai konteks. Jadi bila Allah gambarkan situ, turunlah kamu sekalian daripada syurga, di situ merujuk kepada Nabi Adam, Hawa dan keturunan mereka, iaitu manusia yang datang pada kemudiannya, dan juga turun daripada syurga ini, keluar daripadanya, iaitu syaitan itu sendiri. Baik, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun.
Dan jika datang daripadaku hidayah, aku menjanjikan untuk kamu hidayah. Iaitu setengah ulama mengatakan hidayah yang dimaksudkan di sini adalah perutusan para nabi silih berganti. Kita tahu bahawa kedatangan nabi dan rasul begitu ramai yang wajib kita imani, yang disebut nama mereka dalam Quran dan hadis, ya, cuma ada 25 orang saja. Sedangkan bilangan mereka ni begitu ramai sekali, 300,000 lebih, 124,000 orang, 313 orang rasul. Ya, ini adalah bilangan yang tidak dinyatakan nama-nama mereka, tapi menunjuk kepada janji Allah ni sudah pun Allah penuhi. Allah mengutuskan Nabi masa ke semasa untuk membetulkan akidah manusia, mengingatkan mereka kembali kepada matlamat hidup, supaya mereka ni tidak lalai dan ditipu oleh syaitan lagi, sebagaimana ibu bapa mereka pernah ditipu oleh syaitan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesiapa yang ikut petunjukku itu, sama ada ia merujuk kepada nabi-nabi, rasul-rasul ataupun kitab-kitab yang diutuskan, maka mereka tidak akan ditimpa rasa takut dan tidak pula akan merasa sedih. Kata para ulama tafsir, contohnya Muhammad Al-Alusi, takut dan juga sedih ni adalah dua sifat yang meruntun, menimpa, menarik kita manusia, ya, orang yang tidak beramal saleh dan juga orang-orang kafir secara khususnya, mereka mempunyai gangguan emosi yang susah untuk dikawal. Biasanya perasaan takut ini, tuan-tuan, dia merujuk kepada benda yang belum berlaku. Takut contohnya kalau ditipu orang, takut kalau rumah tidur waktu malam perompak masuk, takut anak kita ni pergi luar negara, apa yang berlaku padanya, takut anak kita ni bila berkahwin dengan orang, apakah yang akan diperlakukan oleh orang tersebut kepadanya. Takut, tuan-tuan, takut pada benda-benda yang belum berlaku. Kita tak takut pada benda lepas, tapi kita sedih pada benda-benda yang telah lepas. Ya, dua perkara. Manusia, orang biasa, mereka akan ada dua perasaan yang mengganggu ini. Takut pada benda yang belum laku, sedih pada benda yang telah berlalu. Teringat satu masa dulu kita dianiaya oleh ibu tiri contohnya, sedih. Teringat satu masa dahulu kita kehilangan orang yang tersayang, sedih. Tapi bagi orang beriman yang Allah janjikan untuk mereka, kalau mereka ikut hidayah Allah, ikut Quran, mereka akan hilang dua perkara ni. Iaitulah, dia tak takut benda-benda yang akan berlaku. Apa nak takut? Belum laku. Kalau berlaku, kita hadapilah. Benda yang sedih, dah lah, benda tu dah berlaku. Kita sedih pun dia tidak akan kembali kepada normal balik semula. Jadi itu sebab Allah gambarkan lagi dalam ayat yang lain, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah ini adalah golongan yang Allah sudah cabut daripada dirinya rasa takut pada benda yang belum berlaku dan rasa sedih pada benda yang telah lepas. Ini satu nikmat, tuan-tuan. Kadang hidup pada hari ini kita akan menjadi tenang bila dua tarikan atau gangguan ini luput daripada diri. Engkau nak sedih pada benda yang telah berlaku, apa buat? Ia tidak akan mengembalikan perkara tersebut menjadi seperti mana yang kau kehendaki. Engkau terima je lah. Ia sudah ada dalam kadar-kadar. Engkau takut benda yang akan berlaku, engkau takut engkau boleh jamin kau selamat ke? Tak boleh jamin, tuan-tuan. Kenapa tak nak pergi haji ni? Hari tu ada kapal terbang hilang, jatuh dalam laut. Takut. Habis kau duduk kat dunia, kau selamat, kau ingat? Kau naik kereta, kau selamat? Tak selamat juga, tuan-tuan. Jadi maknanya, inilah dia janji Allah SWT. Kalau kita ikut Quran, kita ikut amalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita selamat daripada kebimbangan dan ketakutan. Memang benar kata-kata Imam Al-Alusi itu, kerana kalaulah dua perasaan ini tidak mengganggu kita, kita akan dapat beribadah dengan tenang, tuan-tuan. Sebab kalau kita tanya pada orang tua yang sudah pun uzur, yang rajin beribadah, terutamanya kalau orang alim, lagi pula kalau kita tanya, tengok wajahnya tenang, bersih, lapang,
Saya bertanya pada seorang alim, tuan-tuan, nampak tuan ibadah khusyuk ya? Cuba beritahu pada saya rahsia dapat khusyuk dan semayang. Jawapannya, saya tak pernah terfikir benda yang telah berlaku pada saya, dan saya tidak pernah diganggu oleh ketakutan terhadap benda-benda yang akan berlaku pada masa akan datang. Kerana saya tinggal seorang diri sekarang, isteri saya pun sudah wafat, saya duduk seorang diri beribadah pada Allah SWT. Nak mati pun saya rasa insya-Allah mudah-mudahan dah bersedia, dan nak memikirkan benda yang telah berlaku pun tak ada faedahnya lagi. Ini wali Allah, tuan-tuan. Jadi dalam hidup ini, bacalah Quran, bacalah hadis-hadis Nabi SAW, supaya kita dapat menerima segala benda itu berlaku seadanya, tanpa ada rasa khawatir, rasa bimbang, rasa ganggu, rasa takut, terganggu emosi dan sebagainya. Pendeknya, semua gangguan tersebut akan berakhir kalaulah kita mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas dalam ayat ini Allah telah pun menjanjikan kepada Nabi yang mulia ini, Adam dan juga Hawa, walaupun kau keluar daripada syurga, tetapi sesiapa yang istiqamah ikut petunjuk daripadaku, maka dia akan selamat. Selamat daripada bimbang, selamat rasa takut, dan kedua-duanya adalah bisikan dan juga gangguan daripada syaitan. Sebenarnya syaitan ni akan bisik kepada kita, engkau bersedekah banyak-banyak, nanti duit engkau tak cukup, kau tidurlah dulu, oh bangun awal, nanti badan tak kuat, kena tidur cukup. Tengok syaitan menakut-nakutkan kita, tengok tuan ya. Dan syaitan mengingatkan kita benda-benda lama yang telah berlaku, sampai kita memusuhi orang, kita benci kepada orang, kita menyimpan dendam. Apa dendam, tuan? Dendam tu kesan daripada gangguan emosi yang berlaku kerana tekanan yang telah lepas. Kau siap kau hari tu kau buat aku tengok tuan-tuan, rasa sedih pada benda yang telah berlaku tu berkumpul sampai kita memberi respon yang sangat negatif kepada orang lain. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, apa kebaikan benda ini pada diri kita sebenarnya? Contohnya dendam pada orang, benci pada orang, sedih pada benda itu, apa kesannya? Kesan dia akan mengganggu prestasi kita, tuan-tuan. Prestasi kerja, prestasi beramal, prestasi berfikir. Patut akal yang Allah jadikan ini kita gunakan untuk mendatangkan satu benda yang positif, kembalikan benda yang berfaedah pada diri kita dan umat. Tapi dia sudah pun dijajah, ditakluki oleh fikiran-fikiran yang kotor dan jahat dan negatif, sampai menyebabkan otak kita tak boleh nak berkembang. Kita tidak maju ke hadapan kerana kita disibukkan dengan rasa dengki kepada orang, rasa hasad kepada orang, nak memfitnah orang, kerana pengalaman-pengalaman lalu yang mungkin mengganggu kita. Ini tak terkecuali para ustaz pun sama juga. Zaman sekarang zaman WhatsApp, zaman internet yang canggih, serba-serbi, zaman Facebook, zaman Twitter dan sebagainya. Maka itu digunakan untuk mencemooh, mencela, memfitnah, menimbulkan gangguan kepada orang lain. Kenapa, tuan-tuan? Tak lain tak bukan, ini semua kerja-kerja syaitan. Dan manusia yang terlibat ini terlupa, dia telah menghabiskan banyak masanya untuk perkara-perkara yang sia-sia. Jadi ini adalah peringatan daripada Allah SWT. Mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran, mencari perlindungan daripada Allah SWT. Tak lain tak bukan kembalilah kepadanya dengan baca Al-Quran, dengan rajin bersalat, dengan rajin berpuasa, dengan banyakkan sedekah. Buatlah perkara yang Allah ridha, dan saya Allah SWT akan menjadikan kita hamba yang dipilih dan dikasihi olehnya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.